Sebagaimana yang saya janjikan, pada hari ini kita akan kemukakan bukti-bukti bahawa terdapatnya beberapa kerugian yang ketara dalam isu pelaburan Felda Global Ventures, terutama di luar negara. Dan saya datang pada pagi ini bersama dengan Dr. Rosli. Beliau adalah penasihat ekonomi kepada anak, dan beliau adalah bekas timbalan pengarah di Bank Negara suatu waktu dulu, yang beliau punya credibility untuk beliau menyatakan tentang transaksi ekonomi, khususnya yang melibatkan tentang isu-isu pelaburan yang dibuat oleh Felda Ventures. Dan beliau sekarang adalah merupakan penasihat ekonomi kepada anak yang diketuai oleh saudara Mazlan Aliman. Okey. So hari ini saya datang untuk menyatakan tentang janji kami bahawa memang terdapatnya kerugian dalam laporan Felda Global Ventures, dan bersama saya adalah Dr. Rosli Yaakob. Beliau adalah penasihat ekonomi kepada anak, dan beliau adalah orang yang paling layak untuk bercakap tentang kerugian itu. Sebelum itu saya ingin pergi dulu kepada isu Felda ini, sebagaimana yang saya telah sebut sebelum daripada ini, bahawa dalam tahun 2001 Felda ada cash sebanyak 4.5 bilion dan zero borrowing, tak pinjam mana-mana pada waktu itu, sebelum Datuk Seri Najib ambil alih Felda. Okay. Tahun 2005 bila Datuk Seri Najib took over management Felda, jadi dan mengikut kepada kenyataan Datuk Ahmad Maslan dalam memberikan jawapan dalam Parlimen, Felda punya cash tinggal 1.2 bilion ringgit Malaysia. Jadi ini pun satu perkara yang saya harus beritahu pada hari ini, bagaimana susut dari segi cash yang dimiliki oleh Felda itu, dan ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat serius yang harus kita berikan perhatian. Yang kedua, bila Felda telah ada headquarters, tapi bila dia Felda memiliki berpindah ke ibu pejabatnya, ataupun dia dipaksa mungkin membeli suatu portion dalam KLCC, maka dia telah membeli dengan harga 692 juta ringgit Malaysia. Isunya, adakah ini yang diperlukan oleh peneroka Felda? Adakah ini diperlukan oleh peneroka Felda membeli satu lagi bangunan yang sekarang mereka telah ada bangunan ibu pejabat sendiri? Jadi semua isu-isu yang harus kita perhatikan. Dan dalam isu ibu pejabat Felda di KLCC itu, sebanyak 235 juta dibayar sebelum pembinaan. Ini juga satu perkara yang sangat penting yang saya rasakan perlu kita ketengahkan kembali. Dan isunya adalah apabila 235 milion ini dibayar sebelum pembinaan, adakah ianya dirujuk kepada lembaga pengarah Felda? Jadi isunya. Kemudian saya ingin menyatakan juga di sini bahawa bila bercakap tentang untung, bila bercakap tentang Felda ini kuat, Felda ini tidak perlu kepada apa-apa yang bantuan, hutang Felda daripada EPF adalah sebanyak 6.5 bilion. Untuk apa berhutang dengan EPF ini? Adakah untuk penyelesaian Felda Global Ventures? Adakah duit itu nak bayar balik hutang pada EPF?
Itu juga satu persoalan yang saya harus kemukakan pada pagi ini. Dan kemudian nanti Dr. Rosli akan kemukakan tentang prestasi pelaburan di India, di Amerika Syarikat, di Indonesia. Ada series of jubilation. Ada pendedahan yang bersih. Hari ini kita ada satu dahulu daripada kerugian itu, yang mana Datuk Ahmad Maslam menyatakan cantik sahaja, ya. Semuanya bagus, tak ada rugi apa-apa. Jadi hari ini saya rasa ini satu perkara yang harus saya lihat, dan daripada apa yang saya dedahkan sebagai latar belakang, jadi saya serahkan kepada Dr. Rosli Yaakob. Pendedahan hari ini adalah mengenai pelaburan Felda di Amerika Syarikat. Ya. Banyak lagi syarikat-syarikat pelaburan luar negeri yang Felda ada. Ya. Dan di sana ada laporan audit mengenai prestasi syarikat-syarikat berkenaan. Dan hari ini kita dedahkan satu dulu, iaitu pelaburan Felda di dalam sebuah syarikat di Amerika, dikatakan syarikat oleochemical yang pesat berkembang di Amerika Syarikat, iaitu Twin Rivers Technology Holdings Amerika Syarikat. Ya. Twin Rivers Technology Holding ni ada anak-anak syarikat dia di Amerika dan juga di Kanada. Ya. Kita akan dedahkan prestasi tahun berakhir pada 31 Disember 2010. Ini adalah akaun yang telah diaudit, ya. Akaun terkini untuk tahun 2011 belum keluar lagi, ya. Dia hanya akan diterbitkan bila sudah diaudit oleh pengaudit bertauliah, ya. Setakat ini yang ada dengan kita, yang kita dapat ialah akaun teraudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2010. InsyaAllah saya akan edarkan nota-nota kepada tuan-tuan dan puan pada akhir pembentangan kita pada petang ini, ya. Satu, ya, syarikat yang memegang pelaburan atau menjaga pelaburan di Amerika ini adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia, ya. Nama syarikat itu ialah Federal Global Ventures North America Sdn Bhd. Jadi syarikat ini ditubuhkan oleh Felda. Tujuan syarikat ialah dia akan jadi syarikat pegangan kepada semua pelaburan yang ada di Amerika, di North America, di Amerika Utara. Kita sebut di Amerika Utara itu termasuklah Amerika Syarikat dan Kanada, ya. Tercatat di dalam laporan audit, dua orang pengarah syarikat Felda Global Ventures North America Sdn Bhd ialah Datuk Zulkifli bin Abdul Wahab dan Datuk Sabri Ahmad. Datuk Sabri Ahmad dilantik pada 15 Julai 2010 menggantikan Datuk Muhammad Baki bin Saleh, ya. Sebelum tu Muhammad Baki. Jadi dua syarikat ni ada dua orang director sahaja. Pada 31 Disember 2010, modal berbayar pada Global Ventures North America Sdn ialah 50 juta ringgit Malaysia, ya. Ini dalam bentuk saham biasa, ordinary shares. Makna dia saham ni saham yang membawa undi, ya. Boleh mengundi dalam lembaga pengarah dan boleh mengundi dalam syarikat, ya. Sementara dalam bentuk terbitan saham keutamaan atau preference shares. Preference shares ni pelaburan dalam syarikat yang tidak ada kuasa mengundi, ya. Preference shares. Preference shares ni yang besar yang dilaburkan oleh Felda di dalam syarikat-syarikat di Amerika ini, iaitu berjumlah 1,596,900. Maknanya 1.2 bilion. Jadi 1.2 bilion yang dilaburkan di anak-anak syarikat di Amerika ini adalah dalam bentuk preference shares yang tidak mengundang kuasa mengundi di dalam syarikat, di dalam membuat keputusan syarikat. Aktiviti Federal Global Ventures North America Sdn Bhd adalah sebagai syarikat pegangan pelaburan, ya.
aktiviti pelaburan dan perniagaan dijalankan melalui anak-anak syarikat yang dimiliki di Amerika dan Kanada. Jadi saya katakan tadi, dia adalah syarikat pegangan pelaburan. Aktiviti-aktiviti perniagaan dijalankan di bawah anak-anak syarikat yang ada di Amerika, ditubuh dan diperbadankan di Amerika. Berdasarkan penyata keuangan di audit, pengaudit dia ialah, juru audit dia ialah PricewaterhouseCoopers. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2010, syarikat Felda Global Ventures North America Sdn Bhd telah beli 800,000 unit saham biasa kelas B di dalam syarikat Twin Rivers Technologies Holding Incorporated in America pada harga 125,400,000, iaitu pada harga 1,567.50 sen sesaham. Harga saham tu yang dibeli nampak mahal lah, ya. Dia beli 80,000 saham di dalam syarikat Twin Rivers Technologies Holding Incorporated in America. Harga sesaham ialah RM1,567.50 dan total atau jumlah kos pembelian itu ialah 125,400,000. Itu kedudukan dia. Nanti kita timbulkan persoalan-persoalan di akhir perbincangan kita lah, pembentangan ini. Pembelian dibayar dengan menukar pinjaman tetap yang telah diberikan oleh Felda Global Ventures North America Sdn Bhd kepada Twin Rivers Technology Holding sebelum ini. Ini adalah kes di mana pinjaman yang diberikan oleh Felda kepada syarikat Twin Rivers digantikan dengan saham-saham biasa. Dia hapuskan hutang itu diganti, tak ada melibatkan cash, suntikan tunai yang baru. Twin Rivers Technology ialah sebuah syarikat pegangan pelaburan juga. So di bawah dia ada anak-anak syarikat. Di samping Twin Rivers Technology Holding Limited, Felda Global Ventures North America juga memiliki 100% saham dalam syarikat Felda Global Ventures North America US LLC Limited Liability Company. Di samping beli saham di dalam syarikat Twin Rivers Technologies, Felda juga tubuhkan satu syarikat pegangan di Amerika yang diberi nama Felda Global Ventures atau nanti saja Felda Global Ventures North America US LLC Limited Liability Company, ya. Itu bermakna, ya, di Amerika ni Felda memiliki dua anak syarikat, ya. Satu Twin Rivers Technologies Holding, satu lagi Felda Global Ventures North America US LLC, ya, dua. Rangkaian anak-anak syarikat Felda Global Ventures North America melalui mana ia menjalankan pelbagai aktiviti di Amerika Utara diringkaskan dalam jadual 1. Nanti saya bagi jadual ni, ada 8 anak-anak syarikat semuanya. Jadi saya bagi tahu lah, depan ni, ya, dalam ni. Apa yang nak saya tekankan di sini ialah prestasi syarikat, ya. Dalam 2 tahun kebelakangan ini, syarikat di Amerika ini tak pernah syarikat Felda Global Ventures North America Sdn Bhd tak pernah disediakan dividen. Maknanya dia tak ada untung lah, ya. Bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2010, syarikat Felda Global Ventures North America Sdn Bhd kerugian sebanyak RM27,576,023. Jadi untuk tahun yang berakhir pada Disember 31st 2010, Felda Global Ventures North America Sdn Bhd rugi dia lebih kurang 28 juta, ya. 27.6. Ini kerugian dia. Selain daripada suntikan modal atau suntikan dana dalam bentuk equity participation di dalam Twin Rivers Holding dan Holding Berhad, Felda juga beri pinjaman kepada anak-anak syarikat itu.
Pinjaman yang diberi adalah seperti berikut, ya. Saya nak pinjaman berjangka iaitu term loan tranche A diberikan kepada Twin Rivers Technology Canada berjumlah 146,736,116 ringgit. Saya akan beri butir-butir ni, ya. Tujuannya lah untuk working capital dan sebagainya. Pinjaman ini is fully secured lah, ya, yang pertama ni. Pinjaman yang kedua ialah pinjaman berjangka term loan tranche B kepada TRT atau Twin Rivers Technologies Canada juga, ya, berjumlah RM49,398,400 untuk modal kerja. Ini unsecured loan, ya. Lagi satu dia bagi pinjaman taraf rendah, iaitu subordinated loan, ya. Secured lah, tak faham. Secured maknanya dia ada collateral dia lah. Kalau saya beli kereta, kereta itu menjadi collateral kepada pinjaman tu, dia jadi selamat. Kalau saya tak bayar, saya rampas kereta awak, ya. Kalau awak tak bayar, sampai ada secure. Ini pinjaman yang tak secure ialah pinjaman yang tak ada apa-apa collateral, ya. Cagaran tak Cagaran tak ada, ya. Pinjaman taraf rendah. Pinjaman taraf rendah ini adalah dalam bahasa Inggerisnya subordinated loan. Ini adalah pinjaman yang taraf dia rendah. Bayar loan yang dulu, yang lain-lain dulu, tapi ini bayar kemudian. Kalau ada duit dia lagi, tak ada, tak payah bayar. Hilang lah. Ini diberikan juga kepada Twin Rivers Technologies Canada. Jumlah dia RM213,030,600, ya. Pinjaman kredit berterusan, revolving credit, juga kepada Twin Rivers Technologies Canada, RM46,311,000, juga untuk modal kerja, tak bercagaran atau unsecured loan juga. Yang keenam, pinjaman bertaraf rendah. Yang kelima, pinjaman berjangka atau term loan. Ini diberikan kepada Federal Global Ventures North America LLC, ya, sebanyak 58 juta lebih. Nanti saya bagi tahulah, ya. Yang keenam, pinjaman taraf rendah atau subordinated loan kepada Federal Global Ventures North America USA LLC 139 juta. Jadi jumlah pinjaman yang diberikan oleh Feda kepada anak-anak syarikat dia di Amerika dan Kanada adalah sebanyak 653,393,597. Ini adalah satu jumlah yang amat besar, yang merupakan satu ketirisan daripada wang tunai yang Feda ada. Ini adalah salah satu sebab kenapa wang tunai yang dimiliki oleh Feda telah merosak begitu ketara sekali, ya, sebagaimana yang didedahkan oleh YB Salahuddin tadi, ya. Very benevolent. In Santa Claus. Ya, okey. Jadi yang saya nak simpulkan di sini ialah, ya, nanti tuan-tuan boleh, puan-puan boleh tengok kesimpulan daripada analisis saya mengenai laporan audit PricewaterhouseCoopers ke atas akaun Federal Global Ventures North America ialah Feda telah melabur dana melebihi 1 bilion di dalam syarikat-syarikat berkenaan, dan anak-anak syarikatnya di Amerika dan Kanada sejak Oktober 2007. Ya, dia dah melabur di Amerika ni sejak 2 Oktober 2007, dan jumlah pelaburan sekarang ini telah meningkat kepada melebihi 1 bilion, 1.3 bilion sebenarnya, ya. Jadi berdasarkan dua pengukur prestasi, ya, satu untung rugi, dua sebab dia bagi pinjam kepada syarikat-syarikat di Amerika tu, kita nak tahu syarikat ni bayar tidak balik pinjaman sebagaimana mereka sebagaimana yang telah disebut di dalam term and condition of the loan, ya. Ini kalau ini gagal, maknanya syarikat ni prestasinya tak memberangsangkan, ya. Jadi kesimpulan yang kita buat daripada analisis ini ialah berdasarkan dua pengukur prestasi sahaja, iaitu syarikat rugi, dan yang kedua, pinjaman yang diberikan kepada anak syarikat gagal dibayar balik mengikut terma yang telah dipersetujui. Ini membayangkan, ya, syarikat yang ada di Amerika ini tidak berprestasi tinggi. Mungkin prestasinya boleh dipersoalkan, ya.
Apa sebab prestasinya boleh dipersoalkan? Satu, syarikat rugi sebanyak 27 juta. Yang kedua, pinjaman-pinjaman yang diberikan jumlahnya melebihi 600 juta tadi tidak dibayar balik, ya, telah tertonggak. Berapa telah tertonggak? Jumlah pinjaman yang jumlah repayment, ya, yang telah tertonggak yang tidak dibayar adalah saya nak sebutkan kepada tuan-tuan di sini ialah 158 juta, ya, pinjaman sepatut dibayar tiap-tiap suku tahun quarterly, tetapi tidak pernah dibayar sejak 2007 tak pernah dibayar. Jadi dia tertonggak 58 juta. Masih tertonggak, dan yang kerana dia dah tertonggak lama, Federal telah ambil keputusan supaya pinjaman yang tertonggak ini yang tak boleh dibayar oleh syarikat-syarikat di Amerika ini ditukar menjadi loan pula, ya. Patut loan tu dibayar tetapi tertonggak. Apa yang Federal buat, jumlah yang tertonggak itu ditukarkan menjadi pinjaman pula kepada syarikat-syarikat berkenaan di Amerika, ya. Pihak Media Plus melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media Plus asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.